Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada para pensyarah, guru-guru pelatih dan hadirin-hadiran sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk BIMBOK, meningkatkan penguasaan murid terhadap konsep sifat cahaya dalam kalangan murid tahun 5 di bawah penyelaan Puan Elina Jemsikan. Pengenalan. Salah satu matlamat PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, adalah untuk meletakkan negara Malaysia dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran di peringkat antarabangsa melalui pengukuran dalam TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, dan PISA, Program for International Student Assessment, dalam tempoh 14 tahun yang akan datang. Menurut Datuk Dr. Amin Senin pada tahun 2019 menyatakan bahawa Malaysia menjadi negara 1/3 pertengahan dalam pentaksiran di peringkat antarabangsa melalui pengukuran dalam TIMSS dan juga PISA. Sehubungan itu, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016, salah satu kemahiran yang amat diperlukan dalam abad ke-21 oleh murid ialah KPKK, iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kemahiran ini mampu membuatkan pemikiran murid untuk mencipta dan bersedia untuk berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks. Bagi Razali, Halizah, Badruddin dan Siti Hajar 2012, sesuatu idea yang bernas, kreatif dan inovatif lainnya daripada bidang sains dan juga teknologi. Dengan itu, penerapan pendidikan STEM dalam proses PDPC mampu menggalakkan pelajaran berfikiran kreatif dan inovatif. Seterusnya kita akan gerak pula kepada tinjauan literature. Yang pertama adalah Abdul Haris pada tahun 2010 menyatakan bahawa pendekatan inquiry dapat meningkatkan penguasaan bagi konsep cahaya dan memberi impak yang positif. Kajian yang kedua adalah kajian dilakukan oleh Abdul Qahar dan Lia Yuliati pada tahun 2018. Pembelajaran inquiry disertai dengan BBM berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berfikir murid secara kritis mengenai sifat-sifat cahaya. Di mana kita tahu wujudnya bahan maujud ini dapat meningkatkan pembelajaran inquiry dan mampu mencetuskan pemikiran secara kritis dan kreatif mengenai sifat-sifat cahaya. Seterusnya adalah kajian dilakukan oleh Faikotul Nur Wahidah pada tahun 2016 menyatakan bahawa guru dapat menggunakan media yang bervariasi dan menerapkan kaedah yang sesuai untuk menganalisis miskonsep cahaya. Refleksi pembelajaran dan pemudahcaraan. Melalui refleksi PDPC yang lepas, saya dapat tahu bahawa topik cahaya ini merupakan topik yang dapat menarik minat murid. Tetapi, kebanyakan murid menjawab soalan yang dikemukakan dengan kurang tepat. Saya telah menggunakan kaedah brainstorm pada awal sesi PDPC untuk mengetahui pengetahuan sedia murid, dan di situ saya telah mengetahui bahawa terdapat murid yang menyatakan konsep-konsep sains yang salah dan tidak tepat, di mana berlakunya kekeliruan konsep berkaitan sampai sifat cahaya. Ada murid yang menyatakan bahawa cahaya boleh dibengkokkan. Ada juga murid menyatakan bahawa mereka tidak dapat lihat bagaimana cahaya itu bergerak lurus. Ada murid yang menanyakan, "Cikgu, apakah itu pembiasan?" Jadi, dapat saya simpulkan bahawa masih terdapat murid yang kurang menguasai konsep sifat cahaya apabila dilakukan sesi soal jawab. Seterusnya kita akan pergi pula kepada isu atau fokus kajian. Yang pertama adalah meningkatkan penguasaan murid dalam konsep sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan dengan menggunakan beambox. Yang kedua adalah merangsang minat murid dalam mempelajari konsep sifat cahaya dan mengelakkan kekeliruan konsep cahaya. Seterusnya adalah menerapkan sifat inquiry murid dan memberi rangsangan murid untuk aplikasikan konsep cahaya dalam kehidupan seharian. Okay, seterusnya kita akan lihat pula pada DSKP sifat cahaya. Jika kita lihat di sini, sifat cahaya terbagi pada 3, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan. Jika kita lihat pada DSKP ni, standard pelajarannya adalah yang pertama 3, yang kedua juga adalah 3 dan yang ketiga adalah 5. Jadi hasil kumpul adalah SP keseluruhan untuk sifat cahaya adalah 12 dan mengambil masa hampir 4 ke 5 minggu untuk menghabiskan sesi PDPC yang dilakukan oleh guru. Tetapi dengan wujudnya BIMBOK ini, maka sesi PDPC dapat diringkaskan kepada 1 minggu atau paling maksimum selama 2 minggu. Objektif dan persoalan kajian. Dengan adanya objektif kajian ini, pengkaji mampu
untuk menetapkan hala tuju kajian ini. Objektif pertama adalah meningkatkan penguasaan murid tahun 5 dalam topik sifat cahaya melalui penggunaan beambox. Objektif kajian yang kedua adalah meningkatkan minat murid tahun 5 dalam pembelajaran topik konsep sifat cahaya dengan penggunaan beambox. Daripada kedua-dua objektif kajian ini, maka terbentuklah persoalan kajian, iaitu adakah penggunaan beambox dapat meningkatkan penguasaan murid dalam konsep sifat cahaya bagi objektif yang pertama. Dan persoalan kedua adalah adakah beambox mampu meningkatkan minat murid tahun 5 dalam topik konsep sifat cahaya bagi objektif kajian yang kedua. Peserta kajian. Kajian ini dilaksanakan di sebuah sekolah di kawasan bandar daerah Tawau, Sabah yang mengambil murid tahun 5. Seperti mana kita tahu, topik sifat cahaya ini terdapat dalam DSKP dan Sukatan Pembelajaran tahun 5. Orang murid dipilih sebagai peserta kajian berdasarkan ujian dijalankan. Saya telah menjalankan ujian pra, dan daripada ujian pra yang dijalankan pada semua murid, 4 orang murid telah dipilih untuk menjadi peserta kajian pada kajian ini. Antara ciri-ciri peserta kajian yang saya pilih adalah murid yang lemah dalam menguasai konsep sifat cahaya, murid yang mendapat markah rendah dalam ujian diagnostik, iaitu ujian pra yang saya lakukan. Tetapi murid-murid ini, 4 orang murid ini mestilah menguasai kemahiran 3M, iaitu kemahiran menulis, membaca dan juga mengira. Okey, kerangka konsep pula adalah menerangkan perjalanan ataupun draft awal perjalanan untuk kajian ini. Pertama adalah murid kurang menguasai topik sifat cahaya. Apabila pekaji tahu, penguji menjalankan ujian pra, iaitu untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam topik sifat cahaya. Setelah itu, pekaji akan memilih peserta kajian untuk melakukan tindakan menggunakan beambox dalam sesi PDPC. Selepas itu, pengaji akan memberikan lembaran kerja sebagai pengukuhan, yang mana lembaran kerja itu adalah salah satu instrumen untuk analisis dokumen. Selepas tindakan dilaksanakan, pengaji akan melakukan ujian pasca untuk mengenal pasti pencapaian murid selepas tindakan dilaksanakan, dan menjalankan ujian soal selidik terhadap murid untuk melihat minat murid terhadap tindakan yang dilakukan melalui soal selidik. Pelaksanaan kajian. Saya telah menggunakan modul kajian Kurt Lewin 1946 dan juga Laidlaw 1992 yang mempunyai 5 fasa, iaitu fasa pertama mengenal pasti aspek amalan, perancangan, tindakan, melihat kesan tindakan dan juga refleksi. Okey, daripada segi aspek mengenal pasti amalan. Yang pertama, membuat refleksi PDPC. Pekaji akan membuat refleksi PDPC yang lepas untuk mengenal pasti masalah yang berlaku di dalam kelas. Kemudian akan membuat tinjauan awal terhadap topik yang bermasalah, di mana pekaji mengesan sama ada boleh diteruskan ataupun tidak mengenai kajian ini. Kemudian pada fasa perancangan pula, pengkaji merancang untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dengan mengenal pasti kaedah ataupun tindakan yang sesuai untuk dilakukan kepada peserta kajian tersebut. Lalu, pengkaji akan memilih instrumen untuk mendapatkan data dan untuk melihat keberkesanan tindakan yang dilakukan. Seterusnya, pada fasa tindakan pula, pertamanya pengkaji akan membuat ujian diagnostik melalui ujian pra. Kemudian pengkaji memilih peserta kajian dan melaksanakan tindakan menggunakan beambox. Kemudian pengkaji akan memberikan lembaran kerja, ujian pasca dan juga soal selidik. Fasa seterusnya adalah fasa melihat kesan tindakan. Pengkaji akan buat perbandingan antara sebelum dan selepas tindakan yang dilakukan. Pada fasa refleksi pula, pengkaji akan membuat rumusan terhadap penggunaan beambox sepanjang tindakan dilakukan. Kemudian mengenal pasti kelemahan dan penambahbaikan sepanjang tindakan kajian dilakukan. Dan daripada kelemahan yang dialami, pengkaji akan mencadangkan tindakan susulan yang akan dilakukan untuk menambah baik tindakan yang sebelum ini. Triangulasi kaedah mengumpul data. Saya telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama adalah analisis dokumen, ujian pra-pasca dan juga soal selidik. Okey, berdasarkan instrumen analisis dokumen, saya telah menyediakan 3 lembaran kerja yang merangkumi 3 sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan juga cahaya boleh dibiaskan. Okey, analisis dokumen ini adalah untuk melihat peningkatan penguasaan lembaran kerja yang dilakukan oleh murid daripada semasa ke semasa. Yang kedua adalah instrumen ujian pra-pasca. Soalan yang dibina daripada instrumen ujian pra-pasca adalah soalan objektif dan juga soalan subjektif. Sebanyak 10 soalan objektif dan 5 soalan subjektif telah dibina oleh saya untuk melihat perbandingan pertusan peningkatan dan perubahan yang berlaku pada peserta kajian tersebut. Okey, instrumen analisis dokumen dan juga ujian pra-pasca ini adalah untuk menjawab persoalan kajian pertama, manakala instrumen soalan selidik, iaitu yang mempunyai 10 item soalan, adalah untuk menjawab persoalan kajian yang kedua,
di mana soal selidik ini kita akan lihat kekerapan peserta kajian yang menyokong item yang kita bina, sama ada peserta kajian menyokong item yang kita bina ataupun sebaliknya. Seterusnya adalah cara menganalisis data. Kalau kita tahu kita menggunakan 3 triangulasi kaedah, maka data juga kita akan menganalisis dengan 3 cara, iaitu analisis dokumen, ujian prapasca dan soal selidik. Analisis dokumen, kita akan melihat jadual dan peratusan markah murid. Kita akan melihat dari lembaran kerja 1 ke lembaran kerja yang kedua, dan daripada lembaran kerja kedua ke lembaran kerja yang ketiga, sama ada berlaku peningkatan yang konsisten ataupun tidak. Dan seterusnya adalah analisis data ujian pra dan pasca. Pengkaji akan menggunakan jadual dan juga graf untuk melihat peratusan peningkatan. Di sini kita akan bezakan kita akan bezakan data awal sebelum tindakan dilaksanakan dan juga selepas tindakan dilaksanakan. Seterusnya adalah soal selidik. Cara menganalisis data untuk soal selidik adalah kita akan menggunakan peratusan kekerapan mengikut item. So, kalau satu item tu kita bagi, kita akan nilai berapa orang yang menyokong item tersebut dan berapa orang yang tidak menyokong item tersebut. Ini adalah dapatan daripada ujian pra dan pasca. Jika kita lihat di sini, saya telah menggunakan skala pemagahan berdasarkan SAPS, iaitu Sistem Analisis Penilaian Sekolah, di mana saya akan mengambil peserta kajian yang mencapai tahap minimum dan ke bawah, di mana mendapat keputusan D dan E. Jika kita lihat di sini, seramai 3 orang peserta kajian pada ujian pra telah mendapat keputusan D, dan 1 orang peserta kajian telah mendapat keputusan E, iaitu peserta kajian yang keempat telah mendapat ujian pra sebanyak 16% dengan grade E, tidak mencapai tahap minimum, iaitu murid ini langsung tidak menguasai pembelajaran pada hari tersebut. Selepas tindakan dilaksanakan, maka dapat lihat di sini data untuk ujian pasca pula, seramai 3 orang, iaitu peserta kajian yang pertama, kedua dan ketiga telah mendapat grade A, dan peserta kajian yang keempat telah mendapat grade B, iaitu 74%. Walaupun peserta kajian keempat dia mendapat grade B, tetapi murid ini masih berada di tahap penguasaan yang baik, iaitu boleh menguasai. Jika kita lihat pada graf ini pula, walaupun peserta kajian yang keempat mendapat grade B, tapi murid ini telah menunjukkan perubahan yang ketara sama seperti 3 peserta kajian yang lain. Dan kesemua peserta kajian telah menunjukkan perubahan yang ketara selepas tindakan dilaksanakan dan menunjukkan bahawa bimbok ini mampu memberikan impak yang positif. Seterusnya kita akan lihat pula dapatan melalui analisis dokumen. Jika kita lihat di sini di dalam jadual, orang peserta kajian telah mendapat 82%, iaitu berada di tahap pencapaian cemerlang, manakala 3 lagi mendapat 100% pada tahap pencapaian yang baik. Tapi kita lihat pula pada lembaran kerja yang kedua, peningkatan berlaku kepada semua keempat peserta kajian ini. Pada lembaran kerja yang ketiga, seramai 2 orang peserta kajian telah mencapai markah penuh untuk lembaran kerja yang ketiga, dan lagi 2 peserta kajian mendapat pencapaian yang cemerlang. Jika kita lihat pada min markah yang diperoleh oleh keempat-empat peserta kajian, keempat telah menunjukkan mereka telah mencapai pada tahap pencapaian yang cemerlang pada akhir lembaran kerja yang ketiga. Dan jika kita lihat pada graf yang dilakukan, kesemua peserta kajian telah menunjukkan peningkatan. Kalau kita tengok yang biru ini adalah lembaran kerja pertama, yang berwarna pink adalah lembaran kerja kedua, dan yang warna hijau adalah lembaran kerja yang ketiga. Dan kalau kita lihat, peserta kajian semua menunjukkan peningkatan yang konsisten terhadap tindakan yang dilakukan. Seterusnya adalah kita akan membincangkan pendapatan melalui soal selidik. Item yang pertama adalah penggunaan bimbok telah menarik minat saya untuk menjawab soalan berkaitan konsep sifat cahaya. Seramai 4 orang telah bersetuju melalui item ini, yang menyatakan bahawa mereka minat untuk menjawab soalan yang berkaitan sifat cahaya dengan adanya bimbok ini. Seterusnya adalah pembelajaran saya lebih seronok apabila guru menggunakan bimbok. Keempat-empat peserta kajian menyokong item ini untuk menyatakan bahawa mereka merasa selesa dan juga seronok apabila guru menggunakan BBM yang mewujud seperti bimbok ini dalam sesi PDPC. Seterusnya adalah item yang ketiga, iaitu saya berasa aktif apabila guru menggunakan bimbok dalam pengajaran konsep sifat cahaya. Seramai 4 orang juga telah bersetuju bahawa mereka merasakan diri mereka aktif dalam sesi PDPC. Sebelum ini, kebanyakan murid yang tidak dapat menguasai suatu pembelajaran adalah berpunca mereka tidak aktif dalam sesi PDPC. Jika kita lihat, item ketiga ini menunjukkan bahawa mereka aktif dan mereka menunjukkan minat pada tindakan yang dilakukan. Untuk item yang keempat adalah saya merasakan lebih gembira apabila dapat menjawab soalan berkaitan sifat cahaya dengan bantuan bimbok. Maksudnya mereka di sini dapat menggunakan bimbok itu menjadi satu alat bantu untuk murid menjawab soalan. Kita lihat pula item yang keenam, sains merupakan mata pelajaran yang menyeronokkan dengan adanya bimbok. Di sini kita melihat bahawa 4 orang peserta kajian ini telah menyokong bahawa sains ini pembelajaran yang menyeronokkan dengan adanya bimbok. Di sini kita dapat tahu bahawa bimbok ini mampu menjelaskan bahawa
sains ini suatu pembelajaran yang seronok. Sebelum ini yang dianggap sukar dan payah pada murid-murid yang akan menghadapi ujian UPSR. Item ketujuh pula menyatakan bahawa Bimbok menjadikan saya lebih yakin dalam menjawab soalan berkaitan sifat cahaya. Kita dapat lihat sini, keyakinan murid bertambah apabila wujudnya Bimbok, dan seramai orang murid telah menyokong item yang ketujuh ini. Yang ke-8 pula, maklumat dan konsep yang terdapat pada Bimbok mudah difahami, sangat menarik dan jelas. Jika keempat-empat peserta kajian merasakan Bimbok ini mudah untuk difahami, menarik perhatian mereka dan sangat jelas dalam sesi PDPC, mereka akan menandakan di kotak ya untuk menyokong. Kita dapat lihat dapatan menunjukkan bahawa 4 orang peserta kajian ini telah menyokong 100% mengenai item soalan yang ke-8. Yang ke-9 pula, Bimbok telah membantu meningkatkan pemahaman saya dalam mempelajari konsep sifat cahaya. Dan jelaslah menunjukkan bahawa Bimbok ini telah membantu murid-murid untuk meningkatkan pemahaman dalam diri mereka. Yang ke-10 adalah Bimbok menjadikan saya faham bahawa sains mempunyai cara untuk dibuktikan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kita dapat lihat bahawa item 10 ini menerangkan mengenai pemahaman murid terhadap pembelajaran sains itu sendiri. Dan apabila adanya Bimbok ini, murid percaya bahawa sains ini boleh dibuktikan dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan peratusan untuk menyokong item soalan yang ke-10 ini adalah 100%. Dapat disimpulkan bahawa untuk dapatan melalui soalan selidik, kesemua murid bersetuju dengan ke-10 item yang telah dikemukakan, dan ini telah menunjukkan bahawa mereka minat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengkaji, iaitu menggunakan Bimbok dalam sesi PDPC, dan minat ini telah merangsang murid untuk memahami pembelajaran menggunakan Bimbok bagi topik sifat cahaya ini. Kita bergerak pula kepada refleksi kajian, iaitu kita bercakap kepada dua, iaitu kekuatan dan kelemahan. Lepas melakukan kajian, saya mendapati bahawa antara kekuatan yang diperolehi daripada kajian ini adalah Bimbok berjaya meningkatkan penguasaan dan minat murid dalam topik cahaya. Buktinya kita dapat lihat daripada data-data yang diperolehi dan juga analisis yang telah dilakukan oleh pengkaji. Yang kedua adalah Bimbok ini berjaya menerima maklum balas yang positif dari pihak sekolah. Guru-guru sains amat teruja dan merasakan tindakan dilakukan melalui Bimbok ini mampu untuk meningkatkan graf pencapaian sekolah tersebut. Seterusnya adalah kelemahan. Yang pertama, kelemahan yang saya dapati sepanjang saya melaksanakan kajian ini adalah yang pertama, pengurusan masa yang tidak mencukupi. Pengurusan masa tidak mencukupi bermaksud masa yang diberikan untuk melaksanakan tindakan agak singkat disebabkan terdapat program-program sekolah yang terdapat dihalang dan mengganggu sesi PDPC. Sekiranya pengkaji mengguna waktu pengajarannya untuk melaksanakan tindakan, ia akan mengganggu murid yang lain yang tidak menjadi peserta kajian. Jika sebaliknya, di mana pengkaji akan menggunakan waktu di luar kelas, pengkaji ini pula telah mengganggu murid tersebut untuk mempelajari topik yang diajar pada waktu itu. Seterusnya adalah kelemahan yang saya dapati adalah sampel kajian kecil, di mana pengkaji telah mengambil 4 orang peserta kajian untuk dilaksanakan tindakan yang dirancang, tetapi 4 orang peserta kajian ini tidak mampu untuk mengeneralisasikan kepada murid lain yang menghadapi masalah berkaitan topik sifat cahaya. Okey, seterusnya adalah berbalik pada kajian Azizi, Yusof, Sahrin dan juga Zubaidah pada 2016, nyatakan bahawa murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran. Okey, terdapat kalau kita lihat tadi pada dapatan ujian pasca, terdapat seorang murid yang mendapat grade B pada ujian pasca kerana apabila dikaji balik, murid ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza berbanding 3 orang peserta murid yang lain. Murid ini mungkin memerlukan teknik-teknik lain seperti kaedah penyanyi, kaedah membaca atau yang lain-lain. Seperti mana kita tahu bahawa Bimbok ini merupakan bahan yang mawjud yang tidak menggunakan multimedia. Ada kajian menyatakan bahawa penerapan multimedia ini mampu memberi impak yang positif kepada murid sekiranya kaji menggunakan multimedia sebagai BBM kepada murid. Cadangan kajian susulan. Yang pertama adalah menambahkan tempoh menjadikan supaya dapat melihat perubahan yang ketara. Jika kita lihat di sini, untuk poin pertama ini pengkaji bercadang supaya tempoh daripada 4 minggu internship tersebut boleh dipanjangkan kepada 8 hingga 10 minggu supaya kajian ini dapat menunjukkan perubahan pencapaian lebih ketara pada masa kajian yang akan datang. Tambahan pula, kalau kita lihat, dapatan dan hasil kajian akan lebih jelas dan sahih sekiranya tempoh kajian dilanjutkan. Cadangan kajian susulan yang seterusnya adalah meningkatkan bilangan sampel kajian dan membesarkan skop sampel kajian. Seperti mana kita tahu bahawa apabila kita mengambil bilangan yang ramai, nilai kesahan dan kepercayaan dalam kajian ini akan tinggi dan menyebabkan kualiti kajian ini meningkat dan boleh dijadikan sebagai rujukan pada
kajian yang lain berkaitan dengan sifat cahaya. Okay, berkaitan skop sampel kajian pula, seperti mana kita tahu bahawa topik cahaya ini terdapat juga pada sukatan pembelajaran tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 6. Jadi kita boleh menggunakan skop yang berkaitan dengan topik cahaya ini supaya kajian ini dapat digeneralisasikan kepada murid-murid yang lain yang berkaitan dengan topik sifat cahaya. Dan di samping itu kita dapat juga lihat bahawa Beambox ini dapat digunakan pakai pada peringkat umur yang berbeza dan menghasilkan kesan yang positif pada tahap yang maksimum. Dan cadangan kajian susulan yang terakhir adalah menurut Siti Zubaidah, Muhammad Noor dan Henry pada tahun 2018 menyatakan bahawa kaedah pengajaran berasaskan modul multimedia adalah lebih berkesan sebagai alat peneguhan yang diperlukan dalam proses penyampaian PDPC berbanding BBM mewujud. Ini maksud pada kajian yang akan datang, pekaji bercadang untuk mengkolaborasikan bahan mewujud ini dengan multimedia supaya dia lebih mendapat kesan yang positif terhadap kajian ini. Itu dapatlah dirumuskan bahawa kajian ini telah berjaya untuk mengkaji kesan penggunaan Beambox ke atas penguasaan dan minat murid tahun 5 dalam pembelajaran topik sifat cahaya dalam subjek sains. Tiga-tiga instrumen telah membuktikan bahawa Beambox ini mampu memberi impak yang positif kepada murid dalam menguasai pembelajaran topik sifat cahaya dalam subjek sains. Okey, jika adalah rujukan yang saya gunakan sepanjang kajian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.